Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Sadaqallahul azim. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi. Katakanlah lagi wahai Muhammad. Banyak qul mengajak kita supaya kita semak semula di mana kita dan ke mana manusia ini dan apa yang berlaku, yang telah berlaku, akan berlaku dan sedang berlaku. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi. Katakanlah lagi sesungguhnya Tuhanku yaqdhifu bil haqqi, menurunkan wahyu kepada nabi-nabi pilihannya dengan perkara yang benar. Allamul ghuyub, dia sentiasa mengetahui akan segala perkara yang gaib. Yaqdhifu bukan makna menurunkan wahyu, itu makna yang kedua, makna yang ketiga, pengertian hakikat makna sebenarnya. Yaqdhifu maknanya campak, yaqdhifu maknanya lontar, qadhifah maknanya peluru. Yaqdhifu bil haqqi, yaqdhifu maknanya tembak dengan kebenaran, peluru. Yaqdhifu qadhifah maknanya bom. Yaqdhifu bil haqqi, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melontarkan dengan kebenaran. Melontarkan dengan kebenaran, yakni kebenaran apa dia disebutnya di sini, salah satu daripada maksudnya adalah menurunkan wahyu, dan salah satu lain lagi Allah melontarkan kebenaran. Semua perkara yang datang daripada Allah benar, tidak ada yang dusta. Bala yang kita terima, ujian yang kita terima namanya al-haq, benar datangnya daripada Allah. Kita sakit, ini datangnya daripada Allah. Yang datang daripada Allah semuanya benar. Dia benar untuk menguji kita, dia benar untuk melihat sejauh mana iman kita, benar pada kenyataannya, benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala disifatkan di sini Allamul ghuyub, maha mengetahui segala perkara yang gaib. Oleh demikian segala perkara yang berlaku padanya benar. Kita masih ingat lagi awal surah ini kita bercakap dahulu mengenai tamadun manusia. Dikemukakan contoh tamadun yang runtuh, yang lupakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tamadun Sabak. Dan tamadun mukmin, tamadun iman, tamadun Nabi Sulaiman, tamadun Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Ini tamadun iman asasnya. Bandingkan di antara dua tamadun ini, tamadun kufur, meskipun mereka diberi Allah kemewahan dalam hidup, kesenangan, kemajuan, kemudahan, berbagai-bagai kemudahan, semuanya ini al-haqqu, benar. Bila benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, benar juga akibatnya. Akibatnya tetap memihak kepada orang yang beriman. Orang yang kufur akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Risalah Nabi-Nabi sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kerasulan, semua dakwah para nabi, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini benar semuanya. Tak ada satu pun yang dusta. Kita duduk pada setiap hari 24 jam, semuanya benar kejadian yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri adalah benar datangnya daripada Allah. Jadi kerasulan adalah benar, dakwah benar, segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala baik di langit dan di bumi semuanya benar. Kebenaran alam selain daripada manusia semuanya mengucap kebenaran Allah, mengucap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat daun melambai-lambai, daun pada sebatang pokok, dia menuturkan kebenaran, dia menuturkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang menimpa manusia semuanya benar. Kita lihat pada diri kita benar. Kita lihat pada masyarakat juga benar. Kita lihat pada peringkat yang lebih besar lagi juga benar. Peringkat antarabangsa yang berlaku pada setiap hari juga benar. Gempa bumi adalah benar. Kebakaran di sana sini benar. Hujan
benar. Tak ada satu pun kau yang tidak benar. Jika kita berfikir pada semuanya ini, di mana manusia? Manusia terlalu kecil sebenarnya. Tamadun yang dibina oleh manusia yang runtuh sebelum ini dan dibicarakan dalam Al-Quranul Karim juga benar. Jadi rezeki manusia juga benar. Kenaikan harga minyak benar. Itu kita rasa ini benar. Tak ada, ini bukan dusta. Ini adalah satu ujian terhadap manusia. Kita belanja berapa dengan kenaikan 20 sen pada setiap bulan berapa? Saya rasa banyak. Kita RM50 kita letak sekarang ni sebenarnya sama dengan RM60 sekarang. RM60 sekarang, yang dahulu ni RM50. Kalau kurang apa lebih kurang macam tu lah. Jadi dalam satu bulan banyak. Di mana tempat kita nak tarik daripada mana, terutama sekali orang miskin, untuk gantikan 20 sen ini. Ini satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ujian ini benar. Oleh demikian, kita balik semua ayat Al-Quran menyatakan kepada kita bahawa perkara berlaku ada dengan sukatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan ingat bahawa sukatan 20 sen kecil, tak ada. Wa in min syai'in illa indana khazainu. Semua perkara kami simpan perbendaharaannya. Kami bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada benda pun 20 sen. Malah semua langit dan bumi ini bukan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Tamadun, kalau kita bercakap lebih jauh lagi, kita lihat kepada sejarah. Awal tahun 80-an dulu, dia satu penerbangan nama dia penerbangan angkasa Challenger. Mungkin kita pun sudah lupa satu nama, satu kenderaan udara yang cukup membanggakan penciptanya. Nama pun cukup membanggakan, Challenger. Dia challenge siapa sebenarnya? Manil mutahaddi wa manil mutahadda. Siapa yang mencabar dan siapa yang dicabar. Boleh jadi yang dicabar ni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kenderaan yang tidak boleh ditandingi lagi pada ketika itu. Tetapi yang berlaku selepas daripada membuat suatu penerbangan, tak sampai 70 second. Tak sampai 70 second dalam penerbangan yang ke-9, saya baru baca, terhempas dan terbakar habis, mengorbankan pakar-pakar udara di dalamnya. Lihat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang difaham oleh manusia yang menggunakan akal saja tapi menolak wahyu. Bila-bila masa saja boleh dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dibinasakan. Jadi fikirlah negara tamadun yang dibina olehnya atas asas apa dibina? Atas asas ilmu, atas asas wahyu, atas asas akal. Akal manusia terlalu kecil sebenarnya. Terlalu kecil. Kita boleh lihat lagi. Dunia hari ini sebenarnya menyaksikan pelbagai penyakit. Penyakit AIDS. Dari mana-mana penyakit ni. Ialah semua orang bercakapnya kerana penyakit alat kelamin itu sebenarnya digunakan dengan cara salah. Perzinaan, pelacuran, liwat dan berbagai-bagai lagi. Lahir penyakit ini, penyakit AIDS, yang sukar untuk dicari ubat. Kelahiran anak di luar nikah juga besar. Sama ada di negara Islam ataupun di negara yang menghalalkan perzinahan, itu lebih-lebih lagi besar. Manusia seolah-olahnya tidak mempunyai jalan untuk menyelamatkan diri daripada kejadian yang berlaku ini. Penagihan dadah sudah lama sebenarnya pusat serenti dan sebagainya ni untuk mengawal berlakunya kejadian ini, tetapi bukan untuk mengawal berlaku kembangannya itu sangat mengerikan. Dari setahun ke setahun dia bertambah bukan mengurang seperti yang kita faham. Ini jika kita hubungkan dengan awal surah ini yang bercakap tentang tamadun, maka semuanya tidak lari daripada tamadun yang dibina bukan atas dasar kehendak ilahi, tetapi atas kehendak manusia dan kehendak akal mereka. Bukan atas dasar wahyu, tetapi atas dasar hawa nafsu. Bayarannya terlalu mahal. Penyakit pada akhir ini kita sebut penyakit kanser.
Pakar-pakar macam apa sebabnya? Tak ada berjumpa lagi, tak ada. Banyak pasalnya, banyak sangat dia cakap sebab. Sebabnya keturunan, genetik, sebabnya salah makan, sebabnya makan banyak, sebabnya makanan barang-barang di kedai, sebabnya makanan barang-barang ringan. Mana satu yang sebenarnya? Tak tahu maknanya sebenarnya. Jadi dulu perang merokok, kerana merokok, ialah kita ambil salah satu daripadanya. Tetapi orang merokok tidak semuanya kena penyakit itu. Tetapi yang tak merokok pun lebih ramai lagi. Kalau begitu maknanya sampai kepada hari ini penyakit belum jumpa. Dia satu penyakit yang mengancam kesejahteraan hidup manusia pada masa-masa akhir ini. Anehnya kita lihat apabila pesakit itu sampai kepada stage yang keempat, yang ketiga baru sedar. Pertama, kedua tak sedar. Dia katakan kalau kena pada tahap pertama senang lagi, boleh diubati. Yang kedua boleh lagi. Yang ketiga tu dah 50-50 lah. 50-50. Yang keempat tiada bahagian lagi. Jadi mengapa boleh lewat sedar? Tak boleh. Ya. Mengapa? Rawatan doktor, dia pergi buat pemeriksaan, dah dibuat tapi tak ditemui penyakit itu. Ini namanya ni allamul ghuyub. Ini namanya yaqdhifu bil haqqi. Allah lontarkan dengan kebenaran. Dia tembak kebenaran. Ini kebenaran yang datang ini supaya manusia sedar apa yang berlaku tidak keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebarang penyelewengan adalah akibat daripada usaha yang dilakukan oleh manusia. Itu satu bahagian. Satu bahagian lagi, penyelewengan terhadap akidah. Ini juga bahaya. Bahaya ini sudah masuk rumah. Bahaya Syiah. Sudah masuk. Negara-negara yang mempunyai pahaman Syiah, rakyatnya terbahagi kepada dua golongan ini, sentiasa berperang. Tak pernah selamat. Yang baru masuk lebih-lebih lagi buat zaman sekarang ini. Jadi Syiah dah mula masuk ke negara kita. Maknanya bahaya yang selama ini kita bimbang, dia bukan lagi di luar tapi dah masuk ke dalam rumah. Sebenarnya kita ingatnya sekarang tak ada apa-apa Syiah. Tak ada masalah. Tak ada masalah, tapi tunggu masa. Boleh kita duduk dalam sebuah rumah hasil perkongsian hidup. Satu orang dia makikan Abu Bakar, makikan Umar. Dia kata Abu Bakar laknatullah. Boleh kita terima ke dalam sebuah rumah? Kita sebut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia nak tidur, dia kata Abu Bakar laknatullah, Abu Bakar laknatullah. Kita bakar radhiyallahu anhu. Tak boleh hidup dalam sebuah rumah. Tapi macam mana kita boleh terima suatu keadaan perkahwinan bolehlah berlaku dengan bebas antara dua kumpulan Sunni dan Syiah? Banyak lagi lah, saya dah berjanji dah. Awal bulan depan ni saya nak bercakap. Beberapa penyelewengan yang tidak boleh diterima oleh Sunni. Kalau boleh terima, dia tidak Sunni. Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau kita sebenar-benarnya kita terima Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tak boleh terima orang kata Jibril salah, Jibril tersilap hantar wahyu, ia disuruh hantar kepada Nabi, ia disuruh hantar kepada Ali, tiba-tibanya tersilap disuruh kepada Nabi. Postman dia silap. Adresnya dah betul, tetapi pasal 72 tu ada 72 Jalan Datuk Sulaiman, ada 72 Jalan Datuk Sulaiman 1. Ada. Jadi tak baca satu tu, sama-sama 72 Jalan Datuk Sulaiman. Habis surat itu. Siapa jadi nabi? Jadi nabinya Ali, kata mereka. Tapi sepatutnya Ali, tapi oleh kerana surat tu salah, maka Muhammad yang jadi nabi. Tak, macam mana nak boleh selesai? Tak boleh selesai sampai bila-bila pun. Tak boleh selesai selagi teks itu ditulis dalam buku-buku mereka dan diajar di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, di mana sahaja. Konsep Nabi Ali sebagai Tuhan ada dalam buku mereka. Yalah, ada juga setengah orang katanya dia tidak kata Nabi, dia katanya dia wali. Wajib bagi seorang, menurut buku-buku Syiah, wajib bagi seorang mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna aliyan waliyullah. Ali masuk. Tak masuk orang, tak masuk Ali, tak sah syahadah. Buang Muhammad tak apa, Ali jangan tinggal. Jadi kita kata ini satu masalah yang berlaku di sini sekarang ini.
Ya, kita teruskan. Kita jangan cakap yang itu lagi. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Katakan lagi, sesungguhnya Tuhanku menurunkan wahyu, menurunkan kebenaran. 'Allamul ghuyub, Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala perkara yang gaib. Kita tak tahu, ilmu kita sedikit. Ilmu yang sedikit ini sebenarnya jika tidak bergantung pada wahyu, tidak bergantung pada Quran, tidak bergantung pada hadis, kita selalu jatuh. Kita tak boleh berjalan, kita jatuh. Sebab Quran tak ada, sunnah hadis Nabi tak ada yang boleh membantu kita. Sebab kita tidak mengetahui jika tidak tahu daripada Al-Quran dan hadis. Apabila kita tidak mengetahui, jalan-jalan yang kita lalui itu sebenarnya jalan buntu. Jalan buntu. Sekian lama kita berjalan buntu, dia akan hancur, jatuh sebenarnya orang ini. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Tuhan maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Gaib daripada manusia, daripada Allah tidak gaib. Qul ja'al haqqu, katakanlah lagi hai Muhammad, ja'al haqqu, telah datang kebenaran. Kebenaran dalam kurungan disebutnya Al-Quran yang memberikan segala kebaikan. Telah datang, betul telah datang. Ya, salah satu daripadanya Al-Haqqu, kebenaran ini telah datang kebenaran. Satu erti yang lain lagi ialah segala ujian yang menimpa kita. Segala ujian yang menimpa kita namanya Al-Haqqu juga. Al-Haqqu, bala, malapetaka, keruntuhan, runtuh, bangunan runtuh, jambatan runtuh, ini gempa bumi. Kita baca dalam berita hampir setiap hari malapetaka menimpa manusia. Jalan tergenting tu, boleh katakan tiap tahun adalah berlaku kes yang besar, kes kecil tu banyak, yang besar. Yalah, ketika berlaku tu ada orang katanya itu kerja Tuhan Allah. Tuhan Allah, kerja dia. Kerja kitanya tak sampai ke satu tahap bahawa kita mesti betulkan suatu perkara yang lebih penting lagi, iaitulah akidah. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya setakat menyatakan itu kejadian yang telah ditentukan oleh Allah, setakat itu tidak mempunyai apa-apa arti. Qul ja'al haqqu, katakanlah lagi telah datang kebenaran. Haqqu wa ma yubdi'ul batilu, dan perkara yang salah tidak akan dapat memberi sebarang kebaikan di dunia, usahakan hendak mengulanginya. Yang salah itu tidak memberi kebaikan, yang lebih penting lagi mula semula perbaiki yang salah, tetap salah juga. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id, kebaikan di dunia tidak memberi, tidak diperolehi, tidak beri, usahakan hendak mengulanginya di akhirat. Akhirat tidak lebih-lebih lagi tidak akan berfaedah. Kalau di dunia pun tidak berfaedah, akhirat lebih-lebih lagi. Itulah dia ayat yang menyatakan kepada kita pada akhir-akhir surah ni, di akhir-akhir surah Sabah, yang memberi erti bahawa dari dari beberapa penerangan mulai daripada awal surah sampai akhir ini semuanya tertumpu ke arah nasihat dan menyedarkan manusia supaya segala kesalahan itu tidak akan